Suratul Ahzab, mulai daripada ayat 43. Baik, boleh catatkan wallazi, dialah Tuhan yang yusalli, ia mencucuri rahmat, alaikum, atas kamu, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya, liyukhrijakum, supaya ia mengeluarkan akan kamu, minaz zulumati, daripada beberapa kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, wa kana, dan adalah ia, bil mu'minina, dengan orang-orang yang beriman, rahima, amat pengasih. Ayat 44. Tahiyatuhum, penghormatan mereka, yauma, pada hari, yalqauna, mereka bertemu, yalqaunahu, mereka bertemu akannya, salamun, ialah salam, wa a'adda, dan telah menyediakan ia, lahum, bagi mereka, ajron karima, ganjaran yang mulia. Biasa mas mula ya. Ayat 43 Suratul Ahzab. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dialah Tuhan yang ia mencucuri rahmat ke atas kamu dan malaikat-malaikatnya. Itu makna selawat. Yusalli dengan yang kita selalu sebut selawat. Jadi kalau kita terjemah ia selawat, ia berselawat, ia memberi selawat ke atas kamu. Mana Allah memberi selawat ke atas kamu, iaitu dengan memberi rahmat. Kalau malaikat memberi selawat ke atas kamu, iaitu malaikat memintakan ampun. Ada ayat surah An-Nisa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka berselawat ke atas Nabi. Jadi Allah memberi selawat ke atas Nabi, yaitu Allah memberi rahmat ke atas Nabi. Malaikat memberi selawat ke atas Nabi, malaikat mohonkan ampun ke atas Nabi. Kalau orang beriman berselawat ke atas Nabi, artinya orang beriman itu mendoakan kesejahteraan Nabi.
liyukhrijakum, supaya ia mengeluarkan akan kamu, minaz zulumat, daripada beberapa kegelapan. Kegelapan di sini ialah kekufuran, ilan nur, kepada cahaya. Cahaya itu makna iman. Jadi Allah mengeluarkan manusia ini daripada gelap, iaitu kekufuran, kepada iman. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan adalah ia dengan orang-orang yang beriman amat pengasih. Pengasih boleh, penyayang boleh. Sebab itu bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Rahim tu rahimah. Kat sini rahimah ni daripada rahim. Rahimah ni sebab jadi khobar kana. Jadi bezakanlah menterjemah. Bila menterjemah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman tu terjemah yang maha pemurah. Ar-Rahim tu terjemah maha penyayang atau maha pengasih. Sebab Allah kasih, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah hanya kasih kepada bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kadang ada tengok buku-buku terjemah, ditulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Diterjemahkan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tak kenalah. Rahman pengasih, Rahim penyayang. Sedangkan Rahman ni tak boleh terjemah pengasih, pemurah. Yang Rahim boleh terjemah pengasih boleh, penyayang boleh. Sebab Rahimah ni hanya wa kana bil mu'minina. Adalah ia tu Allah Ta'ala amat pengasih dengan orang-orang yang beriman. Bila terjemahkan Bismillah tu hati-hati. Tengok-tengok kadang buku diterjemah macam tu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Rahman tu diterjemah pengasih, Rahim diterjemah penyayang. Dia sama sifatnya. Jadi tak samalah sifatnya. Rahman ni kepada semua makhluk, yang beriman tak beriman semua Tuhan pemurah. Tapi kasih tu hanya kepada orang yang beriman. Dalilnya apa? Wa kana bil mu'minina rahimah. Tapi kalau Rahman pemurah kepada semua. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Penghormatan mereka pada hari itu mereka bertemu akannya ialah salam. Mana salam penghormatan kepada mereka siapa? Orang beriman. Pada hari mereka bertemu Allah Ta'ala, orang beriman akan bertemu dengan ucapan salam. Salam, salam. Bila selisih kat surga, salam. Selisih, salam. Macam tu, penghormatan. Wa'adda lahum ajran karimah, dan telah menyediakan ia bagi mereka ganjaran yang mulia, iaitu syurga. Baik, sama lagi ayat yang ke-45. Ya ayyuha, wahai an-nabi, nabi, inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, telah kami utuskan akan engkau, telah kami utuskan akan engkau syahidan, yang jadi saksi, wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira, wa nadhira, dan kabar ancam, wada'ian, dan sebagai penyeru, ilallah, kepada agama Allah. Agama bracket ni. Kepada Allah tu mana? Kepada agama Allah. Agama bracket. Biiznihi, dengan izinnya. Wasirajan, dan sebagai pelita.
Munira yang menerangi. Saya semula. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan. Wahai nabi, sesungguhnya kami utuskan akan engkau jadi saksi. Ya, Allah mengutuskan nabi ya untuk jadi saksi ya atas umatnya. Ya, saksi bahwa Allah sudah utuskan rasul ini. Wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira kepada yang beriman. Ya, berita gembira yang paling seronok ialah surga. Wada'i' wa nazira, dan memberi kabar ancam kepada yang kafir. Ingat, kabar ancaman ialah neraka. Ya. Wada'iyan ilallah, dan sebagai penyeru kepada agama Allah. Nabi menyeru atau mengajak kepada Allah atau untuk mentaati Allah, bukan sekutukan Allah. Biiznihi, dengan izinnya, itu yang diizinkan oleh Allah. Wasirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Maknanya kedatangan Rasul ia memberi cahaya buat umat di dunia ini. Dianggap sebagai pelita. Nabi diperumpamakan sebagai pelita yang menerangi. Ya, mana ada elektrik masa tu, ya. Kalau sebut elektrik mana orang kenal, ya. Jadi ia pelita lah yang boleh menerangi waktu malam, ya. Kalau sekarang ni berbagai-bagai spotlight dan sebagainya, mana mereka kenal masa itu, ya. Jadi ya, kalau sebut pelita pun dah faham lah bahawa pelita itu menerangi kegelapan. Jadi Nabi diibaratkan sebagai pelita. Wabashir, sambungnya, wabashir, dan gembirakanlah oleh engkau al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman. Bi'anna, dengan sebab bahawasanya nanti ya. Bi'anna, dengan bahawasanya lahum, bagi mereka, minallah, daripada Allah, fadlan, kurnia, kabira, yang besar. Saya semula. Wabashiril mu'minin, dan gembirakanlah oleh engkau akan orang-orang yang beriman. Wahai Muhammad, gembirakanlah kepada orang-orang yang beriman. Bi'anna lahum minallahi wa fadlan kabir, dengan bahawasanya bagi mereka daripada Allah kurnia yang besar. Allah memberikan kurnia yang besar kepada orang beriman, iaitu jannah, syurga. Syurga itulah kurnia yang besar yang Allah berikan kepada berita gembira buat orang yang beriman. Ya. Sama lagi ayat 48, wala tuti, dan jangan engkau taati al-kafirina, akan orang-orang yang kafir. Wal munafikin, dan orang-orang munafik. Wada, dan biarkanlah oleh engkau azahum, gangguan mereka. Wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau, Allah, atas Allah. Wa kafa,
dan cukuplah billahi Allah wakila yang jadi pelindung. Simak semula. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Dan jangan engkau taati akan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir dan orang munafik ni dia menyalahi syariat Allah. Ya. Apa yang disyariatkan Allah kepada Rasulnya, dia tolak, dia salahi. Ya. Wadak dan biarkanlah oleh engkau azahum, ia akan gangguan mereka. Mereka sentiasa mengganggu. Ya. Biarkanlah gangguan mereka. Wa tawakal, dan bertawakallah oleh engkau Allah atas Allah. Allah anjurkan supaya dia berserah diri kepada Allah. Ingat, ya, kedengkian ini, ya, kat dunia tak akan habis. Orang sentiasa dengki, ya, tak akan habis. Jadi kita nak layan ke orang dengki. Ramai orang yang dengki kepada kita, kita nak layan. Tak terlayan pun. Nabi lagi banyak yang dengki. Ya, sanggup Nabi nak layan, tak dapat. Jadi caranya, ya, biarkanlah dengan kedengkian dia, kita tawakal kepada Allah. Sebagaimana Nabi, Allah anjurkan kepada Nabi supaya berserah kepada Allah. Ya, wa kafa billahi wakilah, dan cukuplah Allah yang jadi pelindung. Bila kita berserah kepada Allah, jadikan Allah sebagai pelindung kita. Cukup, ya. Kita tak akan nak dapat jaga, ya, orang-orang nak berdengki dengan kita, tak dapat, ya. Tapi kita berserah kepada Allah, kita jadikan Allah sebagai pelindung, insya-Allah, ya, kedengkian mereka sia-sia sahaja, ya. Bahkan mereka yang merana bukan kita, ya, mereka pula yang merana. Macam itulah. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ayat 49. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuha wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, iza, apabila, nakahtum, kamu nikahi, al-mu'minat, akan perempuan-perempuan yang beriman. Akan perempuan-perempuan yang beriman, summa, kemudian, tolaktumuhunna, telah kamu talak akan mereka. Min qabli, daripada sebelum, an, bahawa, tamassuhunna, kamu sentuh akan mereka. Fama lakum, maka tiada bagi kamu, alaihim, atas mereka, min iddah, daripada iddah.
Tak taduna, kamu beriddah akannya. Famatti'uhunna, maka beri kesenangan olehmu akan mereka. Maka beri kesenangan olehmu akan mereka. Dalam braket muta'ah. Muta'ah. Wasarrihuhunna, dan lepaskanlah olehmu akan mereka. Sarahan jamilah, satu pelepasan jamilah yang baik. Baik, semak semula. Ya ayyuhallazina amanu, Iza nakahtumul mu'minat, apabila kamu menikahi akan orang-orang yang perempuan-perempuan yang beriman. Summa talaktumuhunna, kemudian telah kamu ceraikan akan mereka, telah kamu talak akan mereka. Min qabli an tamassuhunna, daripada sebelum bahawa kamu sentuh akan mereka. Ini mana perkahwinan. Biasa perkahwinan paksa. Si anak baik lelaki atau perempuan ni, dia tak cinta, tak sayang. Jadi, orang yang sayang siapa? Yang sayang orang tuanya, yang sayang. Anak ni tak ada rasa sayang, tak ada rasa cinta. Tapi anak ni tak nak. Dia kecilkan hati orang tuanya, ikut je lah. Bila kahwin, dia langsung tidak bersama pun. Sebagai suami isteri. Masing-masing buat hal. Macam ada satu kisah. Di Shah Alam juga, insya-Allah. Diceritakan, ini cerita benar ni. Maknanya, anak tu berkahwin dah 2 tahun. Tapi tak ada anak. Tapi entah macam mana, mak ni, tanyalah si anak dia perempuan. Tanya. Rupanya dia ni, selama 2 tahun, berpura-pura sebagai suami isteri. Memang dia dah kahwin, tapi hanya berpura-pura depan mak ayah dia. Tapi bila dia tidur ke apa, masing-masing. Masing-masing kerja, buat kerja masing-masing, jalan masing-masing. Selama 2 tahun dia boleh tahan aja. Selama 2 tahun dia hanya berpura-pura je depan mak ayah dia. Memang tak ada anak. Itu dia tak bersama pun. Itu ceritanya. Jadi kalau berlaku macam ni, jadi mak dia baru tahu. Bila bertahu, maka cari jalan lah. Cari jalan tu, akhirnya masing-masing pun setuju untuk berpisah. Berpisahlah. Dah 2 tahun tu. Berpisah. Kerana apa? Kerana yang suka ni bukan anak, yang suka ni orang tua. Ini masalah dia. Terjadi macam tu. Seandainya berlaku demikian, maka bercerai, min qabli an tamassuhunna, daripada sebelum bahawa kamu sentuh akan, tak pernah disentuh. Maksudnya macam tu. Fama lakum alaihinna min iddatin, maka tiada bagi kamu atas mereka daripada iddah, tak taduna, kamu beriddah akannya. Kes macam ini tak ada iddah. Maknanya bila dah bercerai,
Ya, kalau dia nak 2-3 hari kemudian dia nak berkahwin, tak ada salahnya perempuan ni. Dalam Islam dia tidak ada iddah. Kalau dia bercerai, tak pernah disentuh. Ya. Maknanya dalam Quran dah bagi tahu tak ada iddah. Tetapi famatti'uhunna, maka beri kesenangan olehmu akan mereka. Mana muta'ah? Muta'ah ni memberi satu belanja kepada si isteri. Suami ni kena bagi belanja. Belanja apa? Maknanya macam hadiah. Sebelum berpisah, ya, bagilah satu hadiah yang dijadikan sebagai kenang-kenangan, ya, ataupun sebagai bukan permusuhan. Mana hadiah tu bukan kita bermusuh. Tu bahasa dia, ya. Macam dalam kalangan sahabat-sahabat Rasul dulu, ya, bila dia bercerai, ya, dia katakan kepada isterinya, ya, kita ditakdirkan tidak boleh bersama, tapi kita masih bersaudara kerana kita sama-sama Islam. Jadi kita masih bersaudara, hanya kita tidak ditakdirkan bersama. Jadi perpisahan itu bukan perpisahan bergaduh, berbenci-bencian, bukan. Tapi perpisahan itu perpisahan yang baik. Kemudian ambillah hadiah ni, ya, daripada saya, ya, yang tak seberapa. Contoh macam itulah. Itu namanya muta'ah, ya. Tak kira lah nak dibagi apa, walaupun selai tudung sekalipun, contohnya, tak ada, ya, salahnya. Itu sebagai nama muta'ah, ya. Sebelum berpisah. Ya. Jadi artinya perpisahan itu hanya ditakdirkan tidak bersama. Kalau berjumpa, contohnya, bolehlah bertegur sapa. Maksudnya macam tu, boleh bertegur sapa, hanya dia tidak ditakdirkan sebagai hidup suami isteri. Ya, bersaudara maknanya, ya, dalam Islam bersaudara boleh bertegur sapa, ya, bukan diakhiri dengan kebencian. Itu maknanya. Kemudian wasarrihuhunna, dan lepaskanlah olehmu akan mereka sarajan jamila, satu perlepasan yang baik. Satu perlepasan yang baik ni mana yang bukan berdendam, ya. Yang berdendam ni maknanya, ya, bila ni biasa pihak lelaki lah. Bila tengok, ya, janda dia tu nak kahwin, ya, dia tahu, ya, lelaki tu nak kahwin dengan dia jumpa lelaki tu. Kau nak kahwin dengan janda aku, ya. Kalau kau kahwin, aku bunuh kau. Dia ancam lelaki itu. Ya. Ini bukan jamilah. Ya. Patutlah, ya. Setiap kali lah perempuan tu nak kahwin, terhalang. Perempuan nak kahwin, terhalang. Rupanya, ya, si lelaki ni berdendam. Ya. Berdendam nak bunuh siapa nak kahwin dengan janda dia. Yang dia pula boleh kahwin. Ini pelik pula. Ya, yang dia boleh kahwin. Ya. Janda dia tak boleh kahwin. Ini masalah. Itu dikatakan dalam Quran ni, wasariuhunna sarajan jamilah, dan lepaskanlah olehmu akan mereka satu perlepasan yang baik. Tak ada dendam lagi. Ya. Kalau ikutkan dalam Islam ni maknanya, ya, seorang bekas suami tadi bila dengar janda dia berkahwin, syukur, alhamdulillah, laku juga janda aku. Macam tu dia punya bahasa, barulah betul, ya. Ini tak nak dibunuh pula orang yang nak apa, dia nak mengahwini janda dia. Ni parah, ya. Tak boleh begitu, ya. Okey, ya, sekadar itu untuk Quran. Kita tengok pada surah pula, ya. Boleh buka mic, ya. Surah pula kita tengok latihan hafal itu yang dibagi. Bab apa hari itu? Sudah sih. Sudah sih. Apa latihan dia? Oh, istansaro. Okey. Oh, okey.
Lawato, wato. To. To. Bukan zoto lawato. Satu lagi daudoro. Lepas tu ismarro. Ismarro. Okey, kita ambil satu dulu, latihan satu istansoro. Wazan ikut istaghfaro. Istansoro mudhari'nya yastansiru, masdarnya ron. Istinsoron. Amar istansir. Nahi la tastansir. Isim fa'il mustansirun. Isim maf'ul mustansorun. Okey, nombor 2 lawato. Mudhari'nya ya lawitu. Masdarnya ton. Liwaton, ya. Amar lawit. Nahi la ta'lawit. Isim fa'il mu'lawitun. Witun. Witun. Isim maf'ul mu'lawatun. Okey, nombor 3 daudoro. Mudhari'nya yahdaudiru, ya. Didoron. Amar daudir. Nahi la tahdaudir. Isim fa'il muhdaudirun. Isim maf'ul muhdaudorun. Okey, satu lagi ismarro. Mudhari'nya yasmaru. Masdarnya ismiroron. Amar ismarro. Nahi la tasmarro. Isim fa'il musmarun. Panjangkan sikit. Musmarun. Kemudian isim maf'ul musmarun. Sama juga, Beza. Tak ada beza. Untuk bab yang nombor 4 ni, yang ada sabdu akhir, dia kena buat tanda madi dengan amar sama. Madi amar, okey. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Isim maf'ul. Jadi dalam bab yang sabdu akhir ni, dia punya madi dengan mudhari' sama. Isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Itu ya. Mana ada isim madi pula? Fi'il madi. Fi'il madi dengan fi'il amar. Datin Rohani tak buka mic tu. Tak buka mic. Tu tak dengar suara dia, apa nak komplain. Jadi fi'il madi dengan fi'il amar sama. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Sebab apa? Sebab dia lain daripada yang lain. Yang lain tak ada sabdu akhir. Dia ada sabdu akhir. Tu yang
dia mau tasrif dia berbeza dengan 1, 2, 3. Tak sama. Ya. Okey, saya nak dengar satu makna saja untuk perkataan yang akhir tambah lebih hitam manis. Tambah lebih hitam manis dia punya makna tu. Kalau madi apa? Kalau madi apa? Telah tambah lebih hitam manis ia. Jadi kita ada kaedah. Kaedah letak telah dengan ia saja. Panjang tak kisah makna. Kalau mudhari'? Ia tambah lebih hitam manis. Kalau masdar? Tambah lebih hitam manis. Okey lah tu. Masdar lah tu. Kalau amar? Dia perkataan amar ni lah tu letak last sekali, lah hujung. Lah oleh engkau, letak hujung. Letak hujung sekali, lah oleh engkau tu hujung sekali. Tambah lebih hitam manis lah oleh engkau. Macam tu. Macam tu kaedah dia. Kalau nahi? Tak lengkap. Jangan engkau. Jangan engkau tambah lebih hitam manis. Macam. Kalau isim fa'il? Kalau isim maf'ul? Macam tu. Baik ya, itu untuk sudasi latihan yang pertama. Dan ada lagi satu latihan untuk sudasi ya, belum ambil lagi, iaitu ada latihan lagi untuk sudasi bagi yang terakhir bab sudasi lah. Sudasi 6. Mana fi'il madi dia kalau kita kira ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Itu maknanya sudasi. Kalau 3 sulasi. Kalau 4 rubai. Kalau 5 humasi. Kalau 6 ni sudasi. Sudasi ni yang paling panjang lah. Okey ya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Dan selepas ni tengok WhatsApp masing-masing ada dia punya latihan lagi satu untuk sudasi. Okay, InsyaAllah. Sadaqallah.